Okey, hari ni kita belajar tajuk pantulan Pantulan awak boleh rujuk dalam modul. Maksud dia sejenis transformasi yang membalikkan semua titik di suatu sapah pada satu garis tetap yang dikenali sebagai faksi pantulan. Okey, ni maksud pantulan. Maknanya dia akan ada satu garis tengah. Garis tengah ni dipanggil faksi pantulan lah. So kalau ada objek kat tepi ni, dia dipantulkan. Dipantulkan semua titik ni, 1, 2, 3. Semua titik ni dipantulkan pada garis tetap, iaitu faksi pantulan. Dia akan hasilkan imej di sebelah sini. Ni katakan ini adalah objek. Imej akan terbentuk kat tepi ni. Jarak daripada sini ke sini dia sama. Kalau sini nilai dia 3 cm, kat sini pun akan jadi 3 cm juga bila dipantulkan. Kalau kat atas ni 5 cm, sini pun dipantulkan 5 cm. A prime. Imej dia ada prime, simbol prime macam ni. Ini merupakan objek dan imej bagi pantulan. Imej di bawah satu pantulan ni dia mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan objek, tapi orientasi dia berbeza, dia songsang. Kita panggil songsang sisi. Okey ni sekali lagi, imej itu mempunyai bentuk yang sama dengan objek, saiz pun sama, orientasinya yang songsang. Tengok ni, ini hala ke kiri, yang ni hala ke kanan. Dia songsang macam tu lah. Dia umpama awak tengok diri awak dalam cermin. Awak akan nampak kan, jika awak angkat, awak yang sebenarnya angkat tangan kanan, tapi dalam cermin tu awak nampak dia angkat tangan kiri. Imej awak dalam cermin tu angkat tangan kiri. Kalau dia angkat tangan kanan juga, awak boleh lari lah, sebabnya itu adalah hantu. Okey, antara dua ni, yang mana merupakan suatu pantulan? Adakah transformasi ini adalah pantulan? Ingat, pantulan dia songsang sisi. Okey, yang ni pantulan tak? Dia sama, ni sama, ni di tengah-tengah dia punya garis. So ini merupakan pantulan lah. Tapi yang ni tengah-tengah dia, tapi ini hala ke kiri, yang ni hala ke kanan. Jadi ni transformasi ni bukan pantulan. Sepatutnya bucu yang ni pun akan hala ke sini lah. Itu pantulan. Objek dan imej di bawah satu pantulan adalah kongruen. Kongruen apa dia? Apa itu kongruen? Sebelum ni cikgu dah ajar dah. Kongruen ni adalah bentuk yang kedua-dua objek yang mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Bentuk dengan objek dengan saiz yang sama. Jadi saiz dia sama. Ini adalah kongruen lah, dikira sebagai kongruen. Okey, macam mana kita nak menghuraikan pantulan? Dalam menghuraikan pantulan ni, kita kena nyatakan dia punya faksi pantulan tu dengan jelas. Contoh yang ni, pantulan objek P pada faksi garis apa? Ni garis lurus ni dilabelkan sebagai JK. Jadi kita boleh tulis pantulan objek P pada faksi garisnya nama JK. Boleh tulis macam tu. Boleh.
Ini nak huraikan yang ni, dia mesti ada paksi pantulan dinyatakan dengan jelas. Macam ni. Kat depan ni jenis transformasi lah, pantulan. Pantulan, yang ni merujuk kepada paksi pantulan. Ni paksi pantulan ni, garis ni. Paksi pantulan. Ingat paksi pantulan tu dia berada di tengah-tengah antara objek dan image. Ini objek, yang sini adalah image. Kita nak kenal paksi image macam mana, dia label ada prime kat atas ni. Kalau kita nak lukis lepas tu pun kita nak label, kena letak prime ni. Prime. Pantulan objek P pada paksi garis JK. Ataupun tak nak tulis paksi ni pun boleh. Terus tulis je pada garis JK. Gitu pun boleh. Okey, kita tengok latihan Okey, ni contoh tengok. Dalam rajah segitiga A prime, B prime, C prime ialah imej bagi segitiga ABC di bawah suatu pantulan. Okey, perihalkan pantulan itu secara grafik. Ini maksudnya kita kena cari mana garis pantulan. Kena nyatakan garis pantulan. Kat mana? Garis pantulan kita nak buat, dia adalah berada di tengah-tengah antara objek dengan imej. Ini objek, ini imej. Tengah-tengah kat mana? Kalau situasi macam ni, kita tengok daripada ni. Kita ambil pengiraan dari bucu ke bucu ni. Ini tengah kan. Antara bucu A prime. So, sini tengah dia. Ni satu kan. Satu. Jadi, kalau bucu ni 1, 2, 3, 4, 5. 5, kalau 5 unit kita nak bagi tengah, dia jadi 2,5. 2,5 jadi 1, 2,5. Ni pun 1, 2,5. Ni. Ambil membaris garis. Faham tak maksud cikgu? Okay, tengok tunjuk yang bucu yang C prime ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi bucu ni antara ni antara ni perpenjuru. Ni kira perpenjuru perpenjuru ke perpenjuru. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini. Nampak tak? Titik ni dia dah selari dah. Jadinya ambil pembaris, gariskanlah. Garis ni pun awak garis dari perpenjuru. Nampak tak? Perpenjuru. Gitu. Mesti sama ni. Pensel awak kena tajam Pensel cikgu tak tajam. Macam itulah. So ini dia punya garis paksi pantulan. Tengah-tengah. Ini jika objek ni dia sengit. Dia duduk condong macam ni. Jadi kalau nak condong macam ni, kita nak tahu dia punya paksi pantulan tu, kita kena ambil kira jarak tu dari perpenjuru. Perpenjuru. Kita tengok untuk contoh soalan ni. Nampak tak? Okey, yang ni pula contoh 13. R, S, P, Q. Ini R prime, Q prime, P prime, S prime. Jadi ini image, ini objek. Okey, yang ni beza dengan yang tadi. Gambar rajah tadi. Tadi dia punya image dengan objek dia tu dia sengit. Ke atas ni dengan ke atas ni. Yang ni dia kiri dengan kanan. Jadi kalau kiri kanan macam ni. So dia punya garis lurus. Paksi pantulan dia tu garis menegak lah. Melintang. Mengufuk. Garis ni lah garis straight macam ni.
Dia selari dengan paksi Y. Jadi yang ni kita nak tahu bucu dia. Tengok bucu Q. Kita bandingkan dengan bucu yang sepadan. Q dengan Q, P dengan P, S dengan S. Jangan pula awak pergi ambil Q bandingkan dengan S. Salah lah. Kita nak kira jarak tu dari bucu yang sepadan. So Q dengan Q 1, 2, 3, 4. Beza Q ke titik Q prime 4 unit. Jadi kita bahagi 2 dapat 2 unit. 1, 2. Dua tengah-tengah. Tengah-tengah ni lah dia punya garis dia tu. Tak nampak. Tengah-tengah ni. Kalau tak percaya kita kira pula yang arc ke arc ni. Arc ke arc prime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahagi 2 berapa? 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Betul kan? Ini yang garis dia, paksi pantulan. So awak label lah. Kalau tekan awak label M, N. Jadi kita nak perihalkan pantulan tu, kita boleh nyatakan pantulan pada garis lurus MN. Pantulan pada garis lurus MN. Ini untuk perihalkan pantulan dengan cara kita lukis. Kita nyatakan paksi pantulan kat mana. Pada gambar rajah, nyatakan paksi pantulan. Lepas tu, kena buat ayat. Okey, boleh. Okay, nanti jawab soalan dalam modul. Okay, kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti setakat ni.